Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berpeluang untuk mengadakan sedikit perbincangan untuk subjek tafsir tematik yang mana pembincangan ini bertajuk Hakikat Syaitan dalam Al-Quran, dan insyaAllah akan dimulakan pembincangan ini oleh saya, iaitu Muhammad Wafi bin Idris, nombor metrik I17302-503. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan memulakan pembincangan dengan memberikan sedikit definisi, iaitu apakah itu maksud syaitan, di mana menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan syaitan bermaksud sejenis makhluk halus yang jahat yang menggalakkan manusia untuk melakukan kejahatan, dan juga ia mempunyai sifat kesyaitanan, iaitu sifat yang buruk lah. Terlihat pula dari segi definisinya, dari segi bahasa, perkataan syaitan tu berasal daripada dua perkataan Arab, iaitu yang pertamanya ialah syaitana, sinonimnya ialah taba'idun, yang bermaksud sesuatu yang jauh dari kebenaran dan rahmat Allah SWT. Dan juga perkataan yang kedua iaitu syait, yang bermaksud seseorang yang diselubungi perasaan marah, benci, dendam dan lain-lain sifat-sifat yang membakar. Dan dapat kita simpulkan berdasarkan definisi syaitan dari segi bahasa ini, iaitu syaitan tu maksudnya sesuatu yang ingkar dengan Allah SWT dan juga mempunyai sifat-sifat yang boleh merosakkan. Terlihat pula perkataan syaitan dari segi istilah, iaitu syaitan itu merupakan sifat-sifat jahat yang ada pada diri manusia dan jin yang menimbulkan kerosakan dan kehancuran. Baik, terlihat apakah itu perbezaan antara syaitan, jin dan iblis menurut pandangan ulama, iaitu kita lihat pandangan Imam Hasan Al-Basri, jin dan syaitan ni pada asalnya ialah satu, iaitu cucu cicit kepada iblis, sebagaimana manusia ni merupakan cucu cicit kepada Nabi Adam AS. Seperti mana manusia juga ada antara mereka yang mukmin dan ada antara mereka yang kafir, yang sering melakukan kejahatan dan maksiat. Terlihat pula pandangan Ibn Abbas, jin itu ialah makhluk yang hidup seperti manusia. Mereka tu makan, mereka minum, berkahwin serta akhirnya akan mati. Manakala iblis dan syaitan pula, mereka ni dipanjangkan umur oleh Allah SWT dan tidak akan mati sehingga kiamat. Terlihat pula menurut pendapat Imam Al-Qurtubi, beliau berkata syaitan tu juga ialah manusia yang derhaka kepada Allah SWT. Baik, dapat kita simpulkan daripada definisi-definisi daripada para ulama tersebut bahawa syaitan itu sama ada jin ataupun manusia, mereka ni bersifat jahat dan sentiasa mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Manakala jin ialah terdiri daripada muslim dan kafir, ada antara mereka yang taat pada Allah SWT dan ada yang ingkar dan membuat maksiat. Iblis pula merupakan satu makhluk yang menderhaka kepada Allah SWT kerana dia ni tak nak sujud kepada Nabi Adam AS, kerana dia anggap diri dia lebih mulia daripada manusia. Dan iblis ni dia berjanji untuk berusaha menyesatkan manusia, cucu-cucu Nabi Adam ini, sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Abrar akan menyambung pembincangan, iaitu 7 tipu daya syaitan. Mari kita lihat. Okey. Untuk tipu daya pertama, dia adalah menakutkan umat Islam, iaitu disebut dalam surah Ali Imran ayat 175, yang bermaksud sesungguhnya yang demikian itu ialah syaitan yang menakut-nakutkan kamu terhadap penolong-penolongnya. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku
jika betul kamu orang-orang yang beriman. Dalam ayat di atas, Allah SWT menerangkan tipu daya syaitan menakut-nakutkan umat Islam daripada berhadapan dengan musuh. Contoh dia berhadapan dengan musuh dalam perang Uhud. Lalu Allah mengingatkan umat Islam agar tidak takut kepada musuh, sebaliknya takut kepada Allah. Itu ayat ini diturunkan masa perangan Uhud lah. Seterusnya terdapat 3 jenis bisikan tipu daya yang dilakukan syaitan. Yang pertama, siapa menuntut ilmu tanpa guru, maka dia menuntut ilmu dengan syaitan. Kan memang ramai yang mengatakan bahawa kalau nak belajar itu tak boleh belajar seorang-seorang. Kena belajar dengan guru juga. Maksud dia kat sini bukannya kita boleh je belajar, boleh je belajar sendiri, tapi dan kita akan buat kita akan merujuk balik kepada orang-orang yang penting. Tapi maksud yang dikenakan kepada siapa menuntut pada guru ni, maksud dia adalah face to face. Kiranya kalau kita belajar bukan face to face, maknanya kita belajar dengan syaitan. Itu dia maksudkan. Dan yang kedua, anda perlu menguasai bahasa Arab terlebih dahulu. Tidak boleh belajar agama tanpa bahasa Arab. Melalui bisik ini, syaitan sekali lagi dapat menakutkan orang ramai dari menuntut ilmu agama. Melalui bisikan ini, ramai yang menggunakan masa dan tenaga yang dimiliki untuk belajar bahasa Arab bertahun-tahun belajar, tapi yang dia ketahui hanyalah anta segitu. Sebenarnya tak ada masalah nak belajar, sebab zaman sekarang ni semua dah ada buku-buku lama pun dah ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia. So tak jadi masalah. Kalau kita tak kuasai bahasa Arab pun, terjemahan itu telah ada untuk kita belajar. Seterusnya, saya takut hendak membaca dari sumber terjemahan kerana mungkin terdapat kesilapan terjemahan. Memang betul tidak ada buku yang sempurna dari kesilapan melainkan Al-Quran. Selain Al-Quran, kemungkinan wujudnya kesilapan memang ada. Demikian juga bagi buku-buku yang diterjemah dari bahasa Arab ke bahasa Malaysia, tak pun Indonesia ke Inggeris, kemungkinan kesilapan memang ada, akan tetapi kemungkinan tersebut amatlah kecil. So lebih pada itu, kesilapan yang berlaku di sisi penterjemah boleh juga berlaku di sisi terjemah lain. Kiranya memang tak ada masalah pun, sebabnya kebanyakannya penterjemah ni, penterjemah buku ni dia orang dah terjemahkan dengan baik untuk sesuatu apa yang dia orang buat itu. Untuk tipu daya seterusnya, tipu daya kedua iaitu memperindah perkara yang mungkar. Apabila syaitan diusir dari langit, ia berjanji dalam surah Al-Hijr ayat 39, iaitu maksudnya, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperindahkan, iaitu segala jenis kemungkaran kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Untuk tipu daya ini, maksud memperindahkan tu perkara mungkar, derang ni memberi harapan palsu, pengaruh palsu pada umat Islam bahawa apa yang mereka sedang lakukan adalah amal soleh yang baik lagi sesuai dengan Islam. Tetapi yang benar-benar yang saya lakukan itu adalah amal mungkar dan yang buruk dengan Islam. Baik, bagi tipu daya ketiga, iaitu mempelbagaikan jalan kebenaran. Selain dari berjanji untuk memperindahkan perkara mungkar, syaitan juga berjanji untuk menghalang umat Islam dari jalan Allah. Seterusnya,
ia akan membuat banyak jalan yang lain dan memperindakannya sehingga umat Islam menganggap jalan-jalan tersebut adalah syiratul mustaqim, padahal ianya bukan. Ini direkam oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16 hingga 17, yang bermaksud Iblis berkata, oleh kerana engkau, iaitu wahai Tuhan, menjadikan daku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka, iaitu dari menjalani jalanmu yang lurus, iaitu siratul mustaqim. Kemudian aku datangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, serta dari kiri mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Okey, untuk bagi tipu daya yang ni dipelbagaikan benda-benda yang tak sepatutnya lah. Kiranya kita ingat kita ikut jalan tu, aliran tu, ajaran tu, kita ingat kita lebih dekat kepada Allah, tapi sebenarnya kita lebih jauh kepada Allah. Itu yang masukkan dengan muncul ajaran-ajaran ataupun aliran-aliran agama yang di mana masa mengikutnya kita merasakan bahawa kita telah dekat dengan Allah, akan tetapi pada hakikatnya kita telah pun jauh dengan Allah. So kat sini contoh-contoh dia macam kita dapat lihat macam pengikut-pengikut ajaran-ajaran sesat lah. Tuhan Harun, Ayah Apin, masa kita ikut tu bukan kita lah, masa dia orang ikut tu, dia orang merasakan bahawa dia orang adalah ada di jalan yang benar, iaitu yang betul-betul dekat dengan Allah, tapi pada hakikatnya mereka sesat dan terpesong daripada agama yang sebenar. Okey, seterusnya tipu daya keempat, iaitu janji dan angan-angan kosong. Allah Subhanahu Wa Taala membuka tipu daya syaitan yang keempat ini dalam firman-Nya, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 120, yang bermaksud syaitan sentiasa menjanjikan mereka dan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan apa yang dijanjikan oleh syaitan itu tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Kiranya untuk janji kosong ni, syaitan bagi tahu, dia cakap macam ni yang saya tulis kat bawah tu, bagi orang-orang yang buat maksiat, dia cakap, dia bisikkan kepada kita, tak perlu taubat segera sebab kita ni muda lagi, nanti dah tu boleh bertaubat. Macam tu lah. Memang sekarang pun memang kebanyakannya kalau kita tengok kawan-kawan kita pun semua cakap macam tu. Kalau yang buat-buat jahat, dia orang akan menggunakan iaitu, alah, kita muda lagi, nanti dah tu taubat lah. Macam tu lah yang dilakukan. Dan yang kedua, bagi orang yang solat full time, mereka akan berbisik, bagi tahu kita tak payahlah buat amalan lain, macam solat sunat ke, buat benda-benda yang sunat lah kiranya. Sebab apa? Sebab kita dah solat full time, so cukup lah dengan solat je. Benda amal-amal lain tak payah buat, cukup hanya dengan solat kita dah boleh dapat redha Allah. Macam tu lah tipu daya yang keempat ini. Okey, seterusnya tipu daya kelima, iaitu mengubah ciptaan Allah. Tipu daya ini dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 119, maksudnya, dan demi sungguhnya aku akan menyesatkan mereka, iaitu dari kebenaran, dan demi sungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan kosong, dan demi sungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang dan nyata. Okey, untuk bagi mengubah ini dalam ayat ini, yang pertama dia menyatakan menyesatkan umat Islam dari jalan Allah. Ini kita dah tengok dekat tipu daya ketiga tadi,
Yang kedua, menabur angan kosong. Menabur angan kosong ni kita dah tengok dekat tipu daya keempat tadi. Dan yang ketiga, membelah telinga binatang. Membelah telinga binatang ni hanya orang-orang jahiliah, orang jahiliah yang selalu buat, di mana dia orang belah telinga binatang ni sebagai tanda binatang tersebut adalah istimewa dan dapat dijadikan sembahan atau korban pada Tuhan berhala mereka. Okey. Yang keempat, mengubah ciptaan Allah. Mengubah ciptaan Allah. Okey. Bagi mengubah ciptaan Allah ni ada dua jenis, iaitu syaitan, dua jenis godaan syaitan untuk kita buat. Yang pertama, dia menggoda kita untuk ubah fizikal kita. Contohnya buat pembedahan plastik, cukur bulu alis, sarung gigi, apa semua tu. Benda tu kan semua haram, tapi untuk kecantikan dia orang suruh buat. Padahal benda tu memang tak perlu pun. Lain lah kalau memang ianya diperlukan, macam kita dicaci, dihina disebabkan benda tu, itu boleh, itu dibolehkan untuk buat. Dan yang kedua, dia menyuruh kita buat bina'ah dolalah dalam agama lah. Kira ni buat benda yang Nabi tak buat. Sebagai contohnya, dia orang benda-benda yang dah muncul ni seperti bid'ah dalam bulan Safar, di mana masyarakat Melayu percaya bahawa bulan Safar mendatangkan kecelakaan, terutamanya pada hari Rabu akhir bulan. Dipercayai bahawa diturunkan bala pada tiap-tiap tahun sebanyak 12,000 bala, dan sekaliannya itu pada hari Rabu akhir bulan Safar. Untuk menolak bala ni, disunatkan banyak bersedekah dan membaca doa tolak bala dengan kafiat-kafiat tertentu. Ini yang menunjukkan tipu daya yang betul-betul mengubah. Sebabnya memang tak ada pun dalam hadis Nabi pun ada mengatakan tiada kesialan kerana bulan Safar. So nak tunjuknya benda ni dibuat-buat. Siap ada lagi kafiat tertentu. So memang tidak ada sebenarnya. Benda ni memang tak ada. Dia menjadikan ni sebab kita khususkan bid'ah tu untuk bulan tu. Okey, seterusnya tipu daya ke-6, menjadi jurucakap Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 169, Allah mengingatkan, maksudnya iaitu syaitan hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Sebagai contoh, mengulas di sebalik satu tragedi, kiranya banjir besar, tanah runtuh apa semua tu kan, kita akan terus cakap, ni sebab bala Allah lah ni sebab orang buat maksiat lah ni. Tapi sebenarnya kita tak tahu kenapa bencana tu. Memang betul Allah turunkan satu bala tu disebabkan apa yang kita buat, tapi kita tak tahu apa benda yang kita buat menyebabkan Allah turun bala. So kita tak boleh semena-mena mengatakan Allah turunkan tu sebab maksiat, sebab buat apa tu, buat apa ini. Sebab kerana Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya besarnya ganjaran berkadar terus dengan besarnya bala. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu kaum, Dia akan menurunkan bala kepada mereka. Sesiapa yang redha, maka Allah redha kepadanya, dan sesiapa yang marah, maka Allah murka padanya. Kat sini nak tunjuk bala tu tak kisah dekat siapa, baik yang baik yang jahat, semua dikenakan. Orang yang baik pun ada ujian yang Allah bagi.
So apa yang kita buat, kita hanya redha dengan apa yang Allah buat dan tidak mempersoalkan apa-apa yang Allah telah turunkan itu. Okey, seterusnya tipu daya ketujuh, iaitu tipu daya syaitan yang ketujuh ni, dia berpura-pura memberi nasihat kepada kita. Ia bisik atau bercakap melalui lisan orang yang kita percayai sehingga kita yakin bahawa itu adalah nasihat yang jujur dari hati ke hati. Tetapi sebaliknya, nasihat tersebut syaitan hanya ingin menyesat, mengkafir, memusyrik dan menjadikan kita ahli neraka. Tipu daya ini diekori oleh syaitan dalam surah Al-A'raf ayat 21. Maksud dia, dan ia syaitan bersumpah kepada keduanya, iaitu Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ini boleh dikatakan dalam contoh dia, surah Al-A'raf ayat 91 juga, kisah Adam dengan Hawa, yang di mana Allah berfirman, tinggallah engkau bersama isterimu di dalam syurga, setelah makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja kamu berdua sukai, dan janganlah kamu hampiri pokok ini. Allah dah kata jangan hampiri pokok tu, untuk mereka jangan makan buah khuldi tu. Tapi syaitan dia bagi nasihat dekat Adam dan Hawa bahawa benda tu boleh ni, boleh tu, dan lalu Nabi Adam Hawa ni jalan dicampak keluar daripada syurga disebabkan apa yang dicakap oleh syaitan tu, mengikut apa yang syaitan cakap. Lepas tu untuk bagi yang macam zaman sekarang ni, diorang membuat macam ni. Contohnya pada zaman kita sekarang, contohnya kita sudah berkahwin dan kemudian pasangan kita tu dia berdiam pada minggu tu, dia berdiam diri, tidak bercakap, muka dia pun macam tak nak duduk dengan kita. Tapi bila kita bertanya kepada kawan terus cakap dia dah ada orang lain tu, baik kau check balik. Kat situ nak tunjuk sebenarnya diorang nak, syaitan ni hanya nak menceraikan mereka, padahal sebenarnya kita tak tahu apa yang pasangan kita tu lalui. Mungkin dia kena marah bos ataupun stres bekerja, jadi kita tak boleh mendengar nasihat-nasihat yang tak sepatutnya, nasihat-nasihat yang untuk menguntungkan rumah tangga. Akan tapi kita kena berbincang dengan pasangan kita, tanya dia apa masalah dia. Kalau masalah dia hanyalah stres apa bagai, kita bawa dia keluar untuk menghilangkan stres tu. Okey, sekian saja untuk tipu daya. Kita teruskan dengan pematangan seterusnya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah seterusnya saya akan membentangkan tentang tajuk ciri-ciri pengikut syaitan. Okay, macam mana kita manusia, kita juga ada ciri-ciri kita, ciri baik, ciri jahat kita, rajin, malas, semua kan. Macam tu juga makhluk Allah iaitu syaitan. Dan kita pergi kepada ciri syaitan yang pertama lah. Jadi ciri yang pertama adalah memutuskan hubungan antara saudara. Okay, macam mana kita tengok dalam ciri kita, contohnya kita baik, contohnya kita baik, jadi kita akan amalkan benda-benda yang baik kan. Kita akan beramal, kita akan merapatkan ukhuwah antara kita. Jadi untuk syaitan pula adalah ciri-ciri kita nak tahu apa pengikut-pengikut syaitan ni. Ciri-ciri pengikut syaitan ni daripada manusia adalah, contohnya kita boleh tengok orang yang suka memutuskan hubungan antara saudara. Okay, secara umumnya kita dapat faham memutuskan hubungan antara saudara ni, contohnya macam
kita melaga-lagakan dua belah pihak, saudara mara contohnya adik-beradik kan, kita mungkin ada orang yang suka buat fitnah, cakap-cakap benda yang tak baik di belakang. Jadi itu adalah antara contoh ciri-ciri pengikut syaitan lah. Sebab apa? Sebab benda ni syaitan buat. Macam mana yang dalam surah Yusuf ayat 10, iaitu pada awal kenabian Nabi Yusuf, pada satu malam tu Nabi Yusuf bermimpi bahawa dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud padanya. Jadi dia tanya pada ayah dia Nabi Yaqub, adakah tentang erti mimpi tu. Yang dia cakap dia mimpi tu adalah merupakan satu tanda bahawa dia akan menjadi seorang yang besar. Jadi bila syaitan dapat tahu benda tu, syaitan ambil kesempatan daripada mimpi yang dia ingat dia akan jadi seseorang yang besar tu, dia nak laga-lagakan antara saudara mara dia, sehingga dia timbul rasa iri hati dan juga dengki antara saudara mara je lah, antara saudara maranya, sehingga menimbulkan hasad, dengki dan juga saudaranya melakukan hal-hal yang tercela. Jadi akhirnya sebuah kehebatan lah untuk Nabi Yusuf. Pada akhirnya Nabi Yusuf ini benar, dia benar sebagaimana dia ikut Allah perintah untuk sentiasa taat dan sabar. Dan akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut menyesal dan memohon kepada Nabi Yusuf. Jadi yang seterusnya adalah ciri-ciri mengikut syaitan adalah suka menipu. Suka menipu. Allah SWT menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 27 kepada anak cucu Adam untuk tidak tertipu oleh syaitan sebagaimana Nabi Adam dan Hawa yang diusir dari syurga. Nabi Adam dan Hawa diusir pada syurga sebab apa? Sebab dia makan pokok yang Allah kata, Allah larang jangan dekat dengan pokok tu kan. Jadinya syaitan ni tipu Nabi Adam dan Nabi Hawa hingga membuatkan mereka pergi kepada pohon tersebut. Daripada surah Al-A'raf ayat 27 yang bermaksud, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari syurga, iaitu Adam dan Hawa lah. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kedua auratnya. Sungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ilal akhir ayat lah. Yang kedua adalah suka menipu. Yang seterusnya adalah menyesatkan manusia. Ini adalah contoh ciri pengikut syaitan. Yang seterusnya lah suka ajak untuk buat yang tak baik, suka mempengaruhi orang dengan perkara-perkara yang sia-sia. Itulah contohnya. Huraiannya adalah salah satunya ialah menakutkan manusia dengan kemiskinan. Dengan mendatangkan perasaan takut miskin, seseorang Muslim tidak akan melaksanakan ibadah seperti sedekah dan zakat. Jadi memang kita fikir logik pun memang, kalau kita ikutkan pemikiran kita, memang kita akan ikutlah benda ni kan. Sebab kita tak nak kita miskin kan. Bila kita bagi duit kat orang, nanti duit kita tak ada. Jadi macam tu. Islam pula kata kalau kita bagi duit kat orang, kita sedekah, Allah tambahkan lagi rezeki berlipat-lipat kali ganda daripada apa yang kita bagi tu. Jadinya yang seterusnya adalah ciri pengikut syaitan, iaitu suka berbohong, tak jujur. Syaitan sangat bijak dalam mengemas rayuannya dengan kemasan yang sangat indah untuk merayu manusia. Maksudnya kat sini adalah bagaimana cerdiknya syaitan tu untuk menghasut kita sehingga kita dipaksa berbohong secara rela. Macam tu. Kita ingat kita betul, kita berbohong tu kan, kita rasa selesa dengan pembohongan kita tu, kita tak jujur, kita tipu dengan orang. Sehingga kan kita sanggup nak buat benda tu lah. Itu maksudnya. Biasanya langkah pertama diambilnya adalah menggambarkan ketulusannya, menghendaki kebaikan dan kemaslahatan yang dinasihati. Bahkan ia tak segan bersumpah untuk menutupi kebohongannya. Dan sebagaimana kisah syaitan pada Nabi Adam dan Hawa. Dan ia bersumpah kepada keduanya, iaitu dengan berkata, sungguhnya aku adalah dari mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Dia kata dia bagi nasihat kat orang, dia cakap dia mengarah kepada kebaikan lah kan, nasihat tu, sedangkan dia berbohong. Jadi itu sajalah untuk ciri-ciri mengikut syaitan untuk kali ini. Dan insyaAllah seterusnya kita akan pergi kepada ucapan-ucapan syaitan dalam Al-Quran. Seterusnya saya akan bentangkan tentang ucapan-ucapan syaitan dalam Al-Quran. Jadi ini adalah contoh ayat yang mana mengandungi tentang syaitan lah. Jadi untuk yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi faqulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin.
Jadi yang maksudnya adalah lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Jadi untuk ayat ini adalah Allah telah petik, Allah menceritakan bahawa nama syaitan itu sendiri disebut dalam Al-Quran. Syaitan itu Allah halau sendiri daripada syurga. Maksudnya apa? Maksudnya syaitan ni sebenarnya adalah makhluk Allah yang sebenarnya juga berasal daripada syurga. Jadi tapi bila mana Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, jadi dia tak nak, dan sejak itulah Allah gelincirkan mereka daripada syurga. Sebab apa? Sebab mereka tak nak taat kepada perintah Allah. Jadi yang kedua adalah surah Al-Baqarah juga, ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Okey. Apa itu langkah-langkah syaitan? Iaitu makanan-makanan yang tidak halal, yang dicuri, dirompak, yang dibeli daripada perjudian contohnya. Jadi itulah apa-apa yang Allah kata jangan ikut langkah syaitan. Jangan ikut langkah syaitan dalam pemakanan. Ni dalam ayat ni memang ada perkataan syaitan lah. Jadi yang seterusnya adalah surah Ali Imran pula. Surah Ali Imran ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Wa inna samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Panjang maksud dia. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang teruk. Okay. Jadi yang seterusnya adalah surah An-Nisa pula, ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yunfiquna amwaluhum ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa may yakuni syaitanu lahu qariyanan fasa'an qarina. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka kerana riak kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Jadi siapa-siapa yang menafkahkan harta, contohnya bersedekah, kena bayar zakat, hanya kerana nak tunjukkan bahawa dia kaya, nak tunjuk kepada orang lain dia ada harta, riak. Jadi itu adalah macam mana Allah cakap, itu adalah syaitan punya tabiat lah. Sentiasa mengasuk kita untuk show off kita punya harta, tunjukkan yang kita kaya, kita ni berada. Jadi untuk yang terakhir adalah daripada surah Al-An'am ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula idja'ahum ba'suna taradda'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak mohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Jadi syaitan ni dia hasut sampai dia cakap kat orang tu, untuk orang tu sentiasa bangga dengan apa yang dia pernah buat dekat muka bumi, sedangkan sedang sedang ditimbanglah amalannya di hadapan Allah. Jadi Allah tunjukkan apa yang kita dah buat, dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, tapi syaitan tetap berbisik kepada kita untuk sentiasa bangga dengan apa yang kita ada. Jadi itu adalah satu benda yang tidak baik, dan kita perlu sentiasa ingat dosa-dosa kita dan juga kesalahan kita, kerana Allah akan membalas kesalahan kita walaupun sekecil zarah. Jadi sekian saja daripada saya, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya Amir Amirun bin Muhammad Sanusi, I18102807. Seterusnya saya akan sambung kepada bagaimana untuk selamat daripada tipu daya syaitan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengingatkan kita tentang tipu daya syaitan. Setiap insan ini ada syaitannya yang selalu menggoda, menyesat dan menghiasinya dengan maksiat. Kita sebagai hamba Allah dapat mempertahankan diri dari hasutan dan tipu daya syaitan dengan meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So, bagaimana untuk selamat daripada tipu daya syaitan? Yang pertama adalah menganggap syaitan itu sebagai musuh kita. Syaitan ini mengetahui segala kelemahan jiwa manusia. Oleh itu, kita hendaklah menganggap syaitan adalah musuh utama yang nyata di dunia ini. Iblis bukan sahaja menderhakai Allah, tetapi juga bersumpah dengan kekuasaan Allah bahawa Iblis ini akan tetap menggoda segala makhluk Allah, melainkan hamba-Nya yang ikhlas dan taat. Hal ini ada disebut di dalam Al-Quran, di dalam surah Syad ayat 82 hingga 83, yang bermaksud, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka, iaitu orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran dan azan. Syaitan ini tidak suka kepada orang-orang yang sentiasa menyebut nama Allah. Apabila seseorang itu membaca ayat suci Al-Quran, syaitan akan berasa kepanasan dan akan menjauhkan diri daripada mendengar bunyi tersebut. Bunyi ayat suci Al-Quran itu ataupun bunyi azan. Yang ketiga adalah membaca ayat kursi. Ayat kursi ini diturunkan setelah hijrah. Semasa penurunannya, ia telah diiringi oleh beribu-ribu malaikat kerana kebesaran dan kemuliaannya. Syaitan dan Iblis juga menjadi gempar kerana adanya satu perintang dalam perjuangan mereka. Rasulullah SAW dengan segera memerintahkan Zaid Sabit menulis serta menyebarkannya. Sesiapa yang membaca ayat kursi dengan khusyuk setiap kali selepas sembahyang fardu, setiap pagi dan petang, ataupun setiap kali keluar masuk rumah ataupun hendak musafir, insya-Allah akan terpelihara dirinya dari godaan syaitan, kejahatan manusia dan juga perkara yang bahaya, musibah daripada menimpa diri yang membaca ayat kursi tersebut. Fadilat ayat kursi mengikut hadis Rasulullah SAW, sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya. Sabda Rasulullah, umatku yang membaca ayat kursi 12 kali pada pagi Jumaat, kemudian berwuduk dan sembahyang sunat 2 rakaat, Allah memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar. Yang keempat, menggunakan masa sebaik-baiknya. Allah berfirman supaya kita menggunakan masa dengan sebaik-baiknya kerana ia merupakan salah satu senjata untuk melumpuhkan perangkap syaitan. Allah bersumpah bahawa semua manusia dalam kerugian kecuali 4 golongan, iaitu orang yang beriman, beramal soleh, menasihati atas kebenaran dan menasihati atas kebesaran. Mereka yang tidak tergolong dari 4 golongan tersebut akan menjadi mangsa dan perangkap syaitan sehingga mereka terus membazirkan masa dan waktu. Selain itu, syaitan juga suka mengambil peluang apabila hamba Allah itu pada waktu lapangnya melakukan perkara yang sia-sia. Maka syaitan akan lebih mudah untuk menggoda dan juga menghasut untuk melakukan perkara seperti melakukan maksiat.
Yang kelima, bertaubat. Manusia diberi akal yang meletakkan kita sebagai makhluk yang berada di kedudukan paling tinggi dan mulia. Manusia dapat menggunakan akal untuk mencipta, menyelidik dan berfikir sesuatu perkara supaya kehidupan manusia lebih baik. Namun akal yang diberi itu telah disalahgunakan oleh manusia itu sendiri sehingga menyebabkan manusia berada dalam keadaan jahil. Oleh itu, kita perlu kembali kepada Allah dengan bertaubat, beriman serta mengabdikan diri semata-mata kepadanya. Syaitan juga tidak suka kepada orang yang sentiasa bertaubat. Seterusnya dan juga yang terakhir adalah menguasai diri sendiri dengan mengawal hawa nafsu. Kita sebagai hamba Allah perlu menguasai diri dengan hati yang lembut, bersih dan syekal untuk memerangi hawa nafsu. Orang yang beriman akan merasa gemetar hati mereka apabila disebut nama Allah, dan iman mereka akan bertambah kuat. Setiap insan telah diberi akal untuk mendalami ilmu-ilmu Islam supaya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dapat membezakan antara yang baik dan buruk bagi membina kekuatan insan di dalam diri manusia. Sekian saja daripada saya dan juga kumpulan kami. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.